Jadi saya teruskan dengan slide saya berkenaan dengan kripto kan. Bertajuk It is time to dump, to pump or dump. Okey, dah share ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada Tuan Azli. Tuan Azli, sahabat saya juga ni. Dia berikan star kepada kita. Okey, so. Macam mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni sedikit sebanyak pasal saya. Saya adalah, nama saya Ahmad Zainuddin Masaruji. Saya adalah financial planner dan juga financial advisor. So, tu nombor telefon saya. Nak WhatsApp boleh, nak Telegram boleh. So, very short lah. Saya sepenuh masa bersama dengan The Sophisticated Investor punya group, menjalankan investment, takaful dan juga estate planning. Okey, ni very short untuk saya. Okey, so quick check berkenaan dengan kripto. So biasa dekat Malaysia ni kita ada tahu beberapa kripto yang famous lah kan. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, ada yang baru ni Bitcoin itu paling baru. Dia ada satu lagi kot. Kalau saya tak silap. Tapi yang ni lah saya ingat Bitcoin Cash yang paling baru. Okey. Itu kita tahu 4. Dekat dunia ni ada 4,000. Kan? Ada 4,000 as of Januari 2021. Yang mana dia ada terpecah kepada 3 sebenarnya. Yang dia apa nama tu, yang coin, lepas tu token dan juga NFT. So lebih kurang ada tiga ni. So total ada 4,000. Ada yang memang teknologi back kan, dia back by teknologi. Ada yang purely macam spekulatif punya coin. Dia tak back by apa, ataupun dia coin back by coin kan. Kerana coin back by nothing. Dia memang on spekulatif lah. Ada yang dia panggil meme coin kan, meme coin, macam coin yang apa dipanggil, troll, coin yang ada yang sebenar, yang ada program dia yang proper. Okay, so dekat dunia ada 4,000. Okay, tapi yang diluluskan di Malaysia kan, ada 4 tadi, dan ada 3 platform yang telah disahkan oleh Securities Commission untuk kita berdagang, which is Tokenize, Synergy dan juga Luno. Okay, so dan tiga-tiga ni mana yang dibenarkan dalam 3 ni by Consensus Syariah Advisor Council, dia patuh syariah. Boleh didagangkan lah kan. Sebab dia fulfill asset punya kriteria, which is dia bukan currency. Dia kalau dalam term dia mal, iaitu atau harta milik lah. Harta milik yang boleh dipindah-pindahkan. Sebab kripto ni yang yang disahkan ni, kalau kata kita tengok dari segi kriteria dia, untuk pemilikan dia kena pindahkan dia punya private key tu. Means that private key ni dia macam nombor akaun kita lah. Private key yang ada akses kepada kripto, partial kripto yang kita dah ada tu kan. So kalau kata kita nak transfer, this private key ni kena dipindahkan kepada orang lain. Okay, so kita ada exact password kita lah untuk kita ada perkara tu. Okay, so dia boleh dipindah milik, dan pemilikan dia bukan exactly macam mata wang, sebab dia bukan backed by another currency yang ada dalam Malaysia ni. Okay, so that's why kita boleh dagangkan dia. Okay, dan tadi tu yang pengesahan SC tu lebih kurang dia declare masa 31 Disember 2020 dalam prospectus pula, council punya statement lah paling latest. Okay, dan dari segi pembahagian pula, dan the biggest crypto yang ada di dunia ni dari segi market value nya adalah Bitcoin. Sebab dia macam ibu kepada semua coin lah, sebab dia yang paling awal. Pada 2008 diperkenalkan oleh 2009 diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto, yang orang kata mungkin dia individu ataupun dia adalah sekumpulan orang. Sebab cryptocurrency ni dia bukan bermula pada 2009 tu. Dia start pada tahun 1980 something lagi.
Dan ada beberapa orang buat white paper berkenaan dengan kripto ni. Macam mana nak decentralizekan, macam mana nak permudahkan, nak percepatkan transfer of asset, coin to everything dengan selamat. Okay. So ada beberapa orang. So ada pendapat mengatakan orang-orang ni yang dah study ni, yang buat paper, yang buat dia punya sistem tu adalah Satoshi Nakamoto tu. Kan? Yang tu boleh dibaca lagi lah. Ini sekilas maklumat yang saya duk scroll tadi lah. Okay. Dan macam saya maklumkan tadi, kripto yang disahkan oleh Securities Commission kan, melalui platform yang disahkan oleh Securities Commission adalah Patuh Syariah. Okay. Sebab platform ada banyak kan. Macam selain daripada 3 yang saya cakap tadi, Tokenize, Synergy dan juga Luno, ada banyak lagi sebenarnya kat luar. Even boleh download pun kan dia punya apps tu. Cuma kan, kalau isunya bila tak approve by SC, so dia tak melalui SC. Kalau kata dia duit kita tak boleh nak retrieve balik apa semua, so kita tak ada capacity, tak ada kebolehan, bukan tak ada kebolehan kita tak boleh lah nak dapatkan balik duit tu. Platform tu tak betul, so nak report kat siapa? Macam tu So itu isu dia lah. So bila approve by SC, so dia operate as per local punya regulation. So dekat situlah kita boleh secure kita punya trading, kita punya crypto punya asset. Okay. So then macam saya cakap, crypto dia bukan just satu coin satu sejenis je. Dia ada pelbagai. Ada 7 kan. Dia ada yang meme coin, dia ada stable coin yang backed by fiat. Macam USDT kan, USD Tether kan, dia backed by US dollar. Okay, macam mana kita nak appreciate USDT ni? Contoh macam bila kita pergi somewhere kan, ringgit Malaysia kita tak boleh nak directly convert ke Bitcoin contoh. So apa kita kena buat adalah kita kena convert kepada, contoh kita nak beli Bitcoin kan, dan ringgit Malaysia tak boleh nak direct dari satu-satu platform tu ke, ataupun satu-satu tempat ke, kita tak boleh nak directly beli Bitcoin. So apa kita kena buat adalah kita kena convert. So dia like macam token untuk transition tu, which is dia punya ratio dia 1-to-1 lah. USD dengan USDT tu 1-to-1. So whatever price USD, itulah price USDT. So kita kena convert ringgit kita kepada USDT, barulah kita boleh dapatkan Bitcoin. Okay, sebab certain platform kalau diperhatikan macam Luno tu memang kita boleh beli guna ringgit Malaysia lah. Tapi kalau macam perhatikan Binance, kita tak boleh. Tak boleh. Jadi dan apa macam saya cakap tadi, kalau kata nak Binance tu, so dia berisiko lah dari segi regulation dia. Sebab macam beberapa minggu lepas, ada isu dekat Europe kan, dekat Europe tak boleh nak withdraw duit. Sebab kerajaan di dunia ni, dia mula nampak, okay, kalau semua orang accept kripto ni sebagai coin ataupun currency, dia akan menjejaskan sistem keuangan dan ekonomi sesuatu negara tu. Okay, bayangkan kalau sebelum ni kita boleh control interest rate kan, berapa banyak duit yang diprint keluar daripada central bank. Bila kita nak memeriahkan market kan, kita inject duit. Bila market dah cantik, kita naikkan interest rate supaya orang berhati-hati untuk berbelanja sebab kena bayar banyak hutang. Tapi bila coin ni dia decentralized, tak ada siapa-siapa boleh control dia. So dia memang based on market demand kan. Dia based on market demand. So kalau kata inflation naik pun tak ada cara untuk kontrol. Memang orang-orang dalam community crypto je yang ada capacity untuk kontrol dia. Okay, so itu yang China dia dah start nak curb kan. Even dia dah buat operasi kan, tutup mining Bitcoin dekat China. Europe pun dah mula untuk consider nak regulate.
supaya alasan dia kata dia punya transaction tu boleh di trace untuk mengelakkan fraud, mengelakkan terrorism, mengelakkan money laundering. So dia satu ancaman lah, tapi tak bermaksud mereka menolak terus. Dia orang create satu coin yang bukan satu coin lah, coin yang boleh dikawal dan juga boleh kita jejak dia punya money trail dia tu. Okay, so banyak dalam dunia ni coin ni, ni antara dia ada 7 jenis. Boleh cari 7 jenis atau 7 type of crypto. Okay, macam yang kita kenal dekat dalam sini kan, XRP atau Ripple, Bitcoin Cash BCH kan, LTC Litecoin, yang ada dalam Luno Litecoin, Litecoin saya tertinggal tadi. Okay, Bitcoin tu kita tahulah kan. So yang ni yang kita boleh trade dekat Malaysia menggunakan platform-platform yang diluluskan, disahkan. Okay, so far ada soalan ke? Kalau ingin bertanya boleh tulis di komen. Okay, so apa latest news berkenaan dengan crypto Okay, so yang ni ada yang paling latest yang saya baca pagi-pagi tadi berkenaan dengan B-Word Conference. Okay, B-Word Conference ni adalah satu platform yang mana orang-orang yang pro crypto ni, diorang buat macam webinar, perkongsian, diorang debate kan. Mereka debate untuk berbincang lah macam mana nak merancakkan Bitcoin ni kan. So bila mana Elon Musk dia cakap okay, dia masih hold Bitcoin, Dogecoin dekat dalam portfolio dia, dalam portfolio Tesla. Bitcoin yang berapa hari lepas dia drop sampai 29,000 USD, dia naik 32,000, tak salah saya, 31,000 atau 32,000 macam tu. Okey, yang mana naik lah, kita cakap daripada short term ni. Okey, dia naik, kenaikan yang juga menyebabkan koin-koin lain naik. Kalau kata rajin boleh tengok dekat buka Luno, tengoklah dia punya graph dia tu, dia punya chart dia tu, semua coin naik lah, lebih kurang dalam start pukul berapa malam tadi, dalam start pukul 8.30 macam tu kan, daripada bawah dia naik macam, alhamdulillah malam semalam ada saya masuk tak adalah masuk semalam, tapi masuk dalam 2 hari sebelum kan, dia drop sekejap. Okay, saya tengok dia main dalam range tu, dia start naik. So saya biar je, alhamdulillah ada profit, dapatlah profit daripada situ. Okay, so dekat situlah kita boleh tengok macam mana sebenarnya Bitcoin ni, walaupun dia kata decentralized, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan dia bergerak naik turun dia tu. Dia bukanlah simply disebabkan decentralized tu tak ada siapa yang kawal dia. Macam Elon Musk ni, masa beberapa bulan lepas dia tweet, okay, dia jual Dogecoin, coin jatuh kan, dia kata boleh beli lagi kan, pop naik. So orang trade based on dia punya tweet je kan. So apa lagi yang dia cakap dekat dalam B-Word Conference ni adalah macam Cathie Wood, dia adalah CEO dalam ARK Invest. ARK Invest ni dia memang melabur di dalam disruptive punya teknologi. Dia buat ETF kan. Ada satu ETF dia, nama dia ARK Innovative. Daripada 2014 hingga 2021, annual return dia 39%. Sebab dia percaya betul dekat the growth of technology ni. Bayangkan 39% per annum daripada 2014. So dia very positive on crypto ni, especially Bitcoin ni. Even masa yang saya cakap 2 hari lepas dia jatuh, Bitcoin tu dalam 29,000, dia beli lagi. Tapi dia macam Cathie Wood ni, dia tak beli direct lah kan. Dia beli through Grayscale Bitcoin Trust. Dia macam ETF. Dia beli share Grayscale Bitcoin Trust ni, dia ada dapatkan Bitcoin. So apa yang ARK Invest buat ni, dia beli share
BTC lah, GBTC ni, Grayscale Bitcoin Trust ni. Okay, so dia beli supaya masuk dalam portfolio investment dia, yang mana dia percaya Cathie Wood ni percaya Bitcoin ni ataupun crypto ni boleh jadi tools untuk hedging later macam emas. Sebab kalau kata kita perhatikan bila COVID berlaku itu hari, kan, kalau sebelum ni orang expect bila emas jatuh equity akan naik. Dia inverse bila equity naik, bila equity jatuh emas akan naik. Tapi selepas COVID tadi, ini pemerhatian saya, tak ada dalam ni lah. Dan dia punya pergerakan dia tu in tandem cakap, lebih kurang je. So persoalan dia, kalau dia masuk sama-sama, macam kat mana yang dia orang hedging kan? So boleh tengok nanti dekat hujung sikit, kita boleh nampak negative correlation antara stock dan juga Bitcoin. Stock dan juga Bitcoin, sorry. Nanti saya akan tunjukkan macam mana dia negative correlation tu. Okay. So bila keluar macam ni, berita macam ni kan, dekat Malaysia ni, orang-orang yang masuk sebab tak tahu, masuk sebab trend, tertanya-tanya kan. Sebab dia tengok mungkin based on value, mungkin because of certain part of chart, dia tertanya-tanya kan. Okay, Bitcoin semalam capai 35,000, lepas tu dijangka turun. Lepas tu ada yang bertanya kan, ada yang bertanya nak beli ke kan, patut jual atau hold ke kan. Okay, ada juga yang persoalan yang sama kan, nak buy atau hold kan. Hodl ni hold lah bagi term dalam crypto ni, ataupun nak jual sekarang ke, cut loss ataupun on profit ke, depends. Okay, so dia akan membawa kepada persoalan kenapa orang-orang yang tak ada kefahaman yang cukup, okay, invest. Kenapa dia orang pilih kripto kan? Adakah sebab trend, adakah sebab memang dia ada duit lebih ke? So yang tu yang kita nak kongsikan pada malam ni, supaya money management tu sebenarnya adalah sangat penting dalam pelaburan. Nak masuk kripto ke, nak masuk saham ke, nak masuk property ke, nak masuk unit trust ke, nak masuk nak menyimpan dekat SB saja ke, it's all about money management. Yang tu yang saya nak kongsikan juga pada malam ni, betapa pentingnya pengurusan duit, supaya kita, sekalipun kita FOMO dalam orang kata apa, dengan some confidence dan juga security. Okay. So, bila kita review on trend kan, trend crypto, yang ni Bitcoin against USD kan, daripada 2015 dan sebelum tu lagi kan, kita nampak harga dia rendah je kan, harga dia kecil. Masa 2018 kan, masa ni harga dia pump naik, dia test sampai dekat 20,000. Okey, lepas tu boom, jatuh kan, dia collect sikit, lepas tu dia naik, lepas tu dia turun. Paling tinggi masa 2021 spike tinggi kan, spike tinggi sangat kan, which is trend ni, pattern ni dia sama je kalau kata kita nak tengok dengan mana-mana stock kan, ataupun mana-mana instrumen yang ada chart dan juga price, yang mana kita boleh tengok. Dia akan ada fasa kita panggil sideway, dia accumulate, lepas tu dia akan markup, lepas tu dia dump, lepas tu dia akan collect lagi, lepas tu dia akan markup lagi. Yang ni yang kita akan kongsikan sedikit later. Okay, so kalau macam kita baca ni dia kata, as in the past, Bitcoin price move sideway selama 2 tahun kan, in between ada sign of life. Lepas tu pada tahun 2019 dia surpass 10,000, lepas tu dia drop kepada 7,000. Tahun yang sama. Bayangkan betapa volatilenya kripto ni. Okey, sehingga 2020 bila ekonomi shutdown, macam Malaysia, kita panggil sebagai daripada moratorium tu orang ada duit lebih daripada duit yang I lestari awal-awal tu
Orang ada duit lebih. So orang ada duit lebih, tak boleh buat kerja, tak boleh nak bekerja dan duduk rumah saja. Apa dibuat? Ada orang masuk stok, ada orang masuk kripto. So masa itulah harga tu start push. Sampailah 2021, boom, dia naik. Okey. Dan lepas pada tu, tak lama lepas tu jatuh. Kenapa? Adakah jatuh ni something yang kita tak jangka ataupun kita tak boleh nak jangka atau kita boleh jangka? Yang ni nanti saya akan kongsikan selepas ni. Kita berehat sekejap untuk pesanan penaja. Okey, jadi saya sambung berkenaan dengan kripto. So, adakah kita tak boleh nak baca kan? Macam mana trend kripto tu dah boleh masuk ke, dia kat mana ke? Okey, dari sudut pandang Wyckoff punya method kan, Wyckoff schematic kan, tuan dan puan boleh nampak dia punya pattern sama. Wyckoff method ni diperkenalkan oleh Richard D. Wyckoff kan, hasil daripada pengalaman berdagang dia dalam saham tu selama 40 tahun kan. Hampir 100 tahun ilmu ni. Diperkenalkan pada, bukan diperkenalkan maksudnya dia mula amalkan pada 1920. Richard D. Wyckoff ni bermula sebagai stock runner kan. Dia bawa ticker tape, bawa lagi sana, orang ni order untuk beli ni, untuk jual ni, dibawa. Lepas tu dia perhatikan, dia rekodkan sampai dia nampak satu trend. Rupanya saham ni boleh dimanipulasi. So itu zaman 1920-an dulu kan. Even sebelum tu lagi. Bayangkan zaman tu lagi orang dah manipulate saham. Apalagi hari ni dengan teknologi. Dan kripto pun tak terlepas. Sebab pemain-pemain dia dah bukan pemain-pemain kecil. Dia bukan pemain-pemain orang kata apa, yang decentralized kan. Sebut je decentralized, tapi pemilikan dia dah bukan decentralized kan. Kita boleh, kalau ada duit, kita boleh beli kripto ni sebanyak-banyak yang mungkin. Dan bila biasanya bila orang berpengaruh dari segi kewangan, dari segi duit ni, macam Elon Musk tu, dia tweet sikit je. Dia tweet macam, okay, saya nak jual Doge. Pum, jatuh harga Dogecoin tu. Dia kata, macam semalam 22 bulan tu, dia kata dia masih hold Bitcoin. Pum, naik daripada 29,000 USD, pum, naik 32. Bayangkan orang yang ada duit ni. So bayangkan saham-saham yang biasa tu, nampak je macam natural punya pergerakan, tapi sebenarnya di belakang tu ada kan. Jadi kalau macam ni kita tengok yang ni dipanggil sebagai distribution schematic. Tuan dan puan kalau nak study boleh je kan, bukalah YouTube, baca kan, Wyckoff schematic kan. Kalau macam dekat sini ya, aku nak check pointer. Boleh. Okey. So tengok ini schematic. Ni bukan Wyckoff, bukan crypto punya chart Ni memang schematic. Wyckoff punya schematic ni. Dia akan daripada bawah ni. Tengok dia naik daripada bawah ni. Pop dia naik atas. Yang ni pun pop naik atas ada satu. Lepas tu dia turun. Tengok dia turun betul. Lepas tu pop naik lagi. Yang ni pun dia naik. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik. Yang ni pun naik. Okey, lepas tu dia turun kan. So dia kurang dia punya pattern. Dia akan buat test, berapa test atas ni. Dia kumpul-kumpul apa, dia daripada bawah ni sebenarnya dia akan dikumpul. Lepas tu dia kita panggil sebagai biasa orang panggil uptrend. Uptrend. So dekat atas ni dia ada aktiviti dia. Dia jual-jual, lepas tu dia jatuh kan. So tengok lebih kurang So daripada kacamata Wyckoff atau ilmu Wyckoff ni, setiap instrumen insya-Allah boleh kita baca, tengok dia punya pattern itu, dan kita boleh anticipate pergerakan seterusnya. So bila mana kita, contoh kita preference kita dalam kripto kan, so kita tahu bila kita buka chart tu, okey, kita tahu sebenarnya dia tengah buat apa. Adakah dia nak buang lagi ke, dia nak turun lagi ke kan, adakah dah selamat untuk kita masuk. So yang ni dia bukan simply kalau orang tengok macam ni kan. Biasa orang tengok okey, wave 1, wave 2 kan. Sini naik 1, 2, 3. Ni nanti mesti naik wave 5 ni. Itu kalau pemahaman biasa lah. Tapi kalau kata dari kacamata Wyckoff, berbeza. Kita akan nampak, kita akan berhati-hati pada setiap fasa tu.
Okey, ini kalau daily, maksudnya kita nampak dari segi trend dia, mungkin dia dah habis dah masa tu. Kan? Dah habis dah, dia tengah jual pula ni dekat bawah. Okey, tapi kalau kata daripada skematik yang lebih besar, kan? Ni skematik monthly. Okey. Dia collect, boom dia naik atas. Jangan dia naik atas. So adakah dia akan follow? Adakah dia akan lepas ni dia akan naik lagi? Tak ada siapa tahu. So yang tu kita bercakap pasal nombor satu, bila kita nak masuk, kita kena ada ilmu lah, kan? Kita ada ilmu, kita kena faham kat mana sebenarnya yang kita perlu berhati-hati, kat mana kita perlu agresif, kat mana kita perlu put semua modal, ataupun kita masuk sikit-sikit, kan? Ada orang masa macam ni ini paling tinggi tau, masa bulan berapa? Bulan April tu hari. Masa kita raya tu. Memang paling tinggi. Ada orang dia masuk kat sini, lepas tu kena markdown macam ni. Kena markdown. Terus tukar dia punya niat dia, kan. Asalnya, ini wave 5 kan. Wave 5 naik atas. Kena macam ni, terus berpegang kepada mazhab hodl, kan. Terus tukar niat, kan. Terus tukar niat turun, kan. Hodl. Lepas tu naik, ni positif ni. Nak naik ni. Pum jatuh. Yang ni pula dia tukar pula, kan. Jadi average down. Okay. So kita tak nak macam tu, kan. So bila kita masuk trading atau kita berdagang apa-apa instrumen kripto ke apa ke, kita kena tahu dia punya fasa-fasa dia tu, supaya kita boleh buat informed decision lah, kita panggil keputusan tu munasabah. Bila masa kena cut loss lah, kan. Bila masa dia memang dalam trend dia nak naik, boleh je kita nak masuk semua. Yang penting kita kena tahu kita kat mana. Okay. So apa yang sebenarnya kita boleh buat apa yang sebenarnya kita boleh buat bila kita nak berdagang kripto, nak berdagang saham. Basically kalau kata kita nak trade atau invest, kita kena ada portfolio sebenarnya. Kita kena ada portfolio, which is kita kena ada combination antara konservatif punya instrumen, moderate punya instrumen, dan juga agresif, supaya portfolio kita tu balance, kan. Walaupun pembahagian ni nampak macam sama rata semua, tapi dia akan berbeza mengikut umur lah. Orang yang portfolio orang berumur 20 tahun dengan orang berumur 40 tahun berbeza, kan. Orang muda dia jangka masa investment ni panjang. So kalau kita bercakap pasal masuk crypto hodl 10 tahun, tak ada masalah pun, sebab jangka hayat dia masih panjang. Okey, tapi orang yang mungkin dah 30 atau 40, kan, dia punya bahagian agresif itu mungkin kecil je. Sebab orang nak guna duit untuk retirement. Bila orang nak retire dia nak retire dengan hati tenang lah, kan. Tak nak lah duit tu yang dia nak aggressively dapat hari-hari, kan. Sebab kena faham, investment ni bila high risk high return. Kripto ni duduk kat mana? Dekat bahagian agresif tu. Dia akan bersekalilah dengan stok, dia akan bersekalilah dengan ETF, kan. Dia boleh duduk situ. Property pun mungkin boleh duduk dekat bahagian agresif ni lah. Sebab kita bercakap pasal initial investment yang sangat tinggi. Kalau property, kan, kalau dia jatuh, so kita akan terasa sangat, kan. Macam semalam ada satu posting Facebook ni, yang rumah tu harga buka dia 400,000, harga lelong 251. Property orang cakap bull, kan. So ada juga yang terciduk. So kita tak nak macam tu. So that's why dia duduk pada bahagian agresif tu. Okay. Sebab kita tak tahu, kan, mungkin masa kita beli ni, dia punya kalau property tu kita bercakap pasal booster ni nak buat kena bertukar kerajaan, kan. Contoh macam track HSR, kan. HSR pula ECRL, bertukar pula dia punya track dia. So orang yang dah invest apa semua tu pun terciduk. Macam tu lah. So kena ada portfolio. Bila kita buat investment ni, kena ada portfolio ni. Jangan bila kita percaya pada satu instrumen ni, all out kita kat situ, kan. Dengan tanpa kefahaman, setiap instrumen, setiap market tu ada cycle dia. Ada masa dia akan naik turun, dia naik turun. Macam cakap 10 year cycle, 7 year cycle, 9 year cycle.
ceritanya market ada cycle. Ada masa dia naik, ada masa dia turun. So, kena ada ketiga-tiga ni supaya investment kita tu balance dan boleh disesuaikan mengikut keadaan. Yang ni saya cakap tu, kenapa kita kena combine Bayangkan okey, ini saya ambil short lah kan. Yang biru atas ni, okey, ini equity, ini gold, ini crypto. Bayangkan kalau kata semua kita masuk dekat crypto kan. Semua jual, semua rumah kita apa semua, mazhab hodl kan, masuk kat pucuk. Masuk pucuk, boom, sampai ke sudah kan. Hodl tak tahu sampai bila. Sebab kalau kita tengok cycle kripto ni, mungkin dia ambil dalam 2 tahun kan, 3 tahun, 5 tahun untuk dia sideway tu sebelum dia naik. So kita tak tahulah lepas ni macam mana kan. Lagi-lagi bila kita dah nampak tadi distribution punya phase tu, dia ke bawah. So mungkin dia akan ke bawah lagi, baru dia akan sideway. Okey. Dan akhir sekali kan, apa yang sering berlaku kalau kita perhatikan adalah orang selalu terburu-buru kan. Dia takut tertinggal, fear of missing out. Lepas tu dia follow pula the crowd ni. Dipanggil sebagai the greater fool. Orang apa nama tu, bila orang nasihat jangan masuk, disebabkan orang lain masuk, dia pun terikut-ikut kan. Dan masuk tanpa trading plan. Jadi dekat sini jangan jadi macam ni Bila kita nak masuk, nak trade dalam kripto, kita nombor satu, kita kena ada ilmu dia lah. Okey. Nombor dua, kita jangan masuk semua jangan all in. Jangan all in kalau kata kita ada satu-satu capital tu. Kalau first time, test sikit dulu. Okey, dan yang ketiga, buat portfolio supaya kita punya investment tu balance. Setiap strategi dekat stock berbeza, strategi dekat crypto berbeza. Okey, strategi dekat unit trust berbeza. Jadi di sini saya ajak tuan dan puan supaya belajar ilmu pelaburan ni kan sebanyak-banyaknya sebelum buat keputusan kan. Kita tak buat langkah pertama tu disebabkan kita tak cukup ilmu tu lebih baik daripada kalau kata kita tak cukup ilmu dan kita nak buat. Kita akan belajar lah juga daripada kesilapan yang akan kita buat tu. Tapi orang kata pelajaran yang sangat sakit lah. Okey. Jadi dengan itu sampai di sini sesi saya. Yang juga jangan lupa kepada tuan dan puan untuk terus ikuti kami. Macam saya cakap tadi, kita ada 5 topik berbeza pada setiap hari, Isnin sampai Jumaat, yang akan membantu tuan dan puan dalam tuan punya pelaburan, tuan punya keputusan trading atau pelaburan, trading plan, macam mana kita nak lebih faham market structure, industri keuangan tu sendiri. Okey. Jadi terima kasih kepada Smart Saham dan juga Bursa Malaysia Eye yang mengadakan sesi Bursa Chit Chat ini. Jadi jangan lupa ikuti kami lagi besok untuk market wrap up, insya-Allah oleh Tuan Faiz Wahab. Kita punya Bursa Marketplace Guru. Orangnya muda lagi tapi dia punya pengalaman dia, kalau kata kita ambil, biasa kita baru habis belajar kan, lepas tu tengok resume orang nak 10 tahun experience. Faiz Wahab lah orang dia kan. Dalam trading kan. Dia mula kenal trading, dia cerita dengan saya masa dia sekolah rendah lagi. Ayah dia yang perkenalkan. Bayangkan so banyak pengetahuan dia. Boleh follow dia dalam sesi dia besok untuk market wrap up. Okey, daripada saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.